Kita dengar tuan-tuan, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara maksud daripada qasidah itu, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Bulan purnama itu tuan-tuan, ia merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib syukru alaina, maka wajib ke atas kita untuk mensyukuri akan ketibaan bulan purnama tersebut, yakni Muhammad SAW. Min thaniyatil wada', di mana bulan purnama tersebut terbit dari satu tempat yang namanya Thaniyatul Wada'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyambut Rasulullah dengan sambutan yang penuh kegembiraan, dengan penuh kesyukuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua orang keluar dari rumah mereka menyambut ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan tuan-tuan, ada ramai di kalangan mereka yang tak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika itu kali pertama mereka melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan mata kepada mereka, tuan-tuan, melihat keindahan rupa paras baginda yang tidak ada tandingannya di kalangan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bayangkan tuan-tuan betapa beruntungnya mereka dapat melihat seafdal-afdal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ni penduduk Madinah ketika itu tuan-tuan, Masya Allah, mereka berebut-rebut. Ada beberapa orang pemuka kabilah yang berada di Madinah, tuan-tuan, mereka memegang tali unta yang ditunggang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nak tarik Rasulullah pergi bermalam, pergi ke tempat kabilah mereka. Kemudian Rasulullah berkata, "Khallihi, lepaskan unta ini, lepaskan unta ini. Karena sesungguhnya unta ini telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempat yang telah diperintahkan." Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bila Rasulullah berkata demikian, mereka pun lepaskan tali unta tersebut, dibiarkan unta itu berjalan. Masing-masing surprise tuan-tuan, melihat unta tersebut berjalan, menapak satu tapak, mereka ikut unta tersebut. Akhirnya tuan-tuan, mereka unta tersebut dia berhenti di satu tempat bagi kabilah Najjar. Kabilah Najjar, yang mana tuan-tuan, kabilah tersebut adalah kabilah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Dan disitulah tuan-tuan, di tempat di mana unta tersebut duduk, di situ dibina Masjid Nabi SAW. Dan baginda SAW bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama sebulan. Allahu Akbar. Sebulan tuan-tuan bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sementara nak disiapkan rumah baginda SAW. Alangkah beruntungnya Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, kerana tetamu di rumah baginda itu adalah seafdal-afdal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan tuan-tuan, Rasulullah berada di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari dan isterinya tuan-tuan berada di tingkat atas. Jadi kata ulama, pada waktu malam mereka tak boleh tidur lena, tuan. Mereka tak boleh nak tidur lena sebab apa? Kalau mereka nak ubah kedudukan mereka ubah perlahan-lahan. Sebab bimbang nanti jatuh debu-debu tanah daripada atas, tuan-tuan, menimpa baginda SAW yang sedang berada di bawah. Dan mereka, Abu Ayyub Al-Ansari akan makan bersama-sama dengan baginda SAW. Abu Ayyub Al-Ansari, tuan-tuan, setiap kali makan bersama dengan Rasulullah, dia akan makan makanan yang bersentuhan dengan tangan baginda SAW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil barakah daripada kesan tangan baginda SAW, dan mengambil barakah dengan Rasul SAW. Itulah satu perkara yang harus. Tidak seperti dakwaan sebagian manusia di luar sana yang mengatakan ia satu bid'ah sesat masuk neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanallahil azim, baginda ketika di Madinah Al-Munawwarah, baginda telah pun mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin.
Muhajirin ini tuan-tuan orang-orang Islam yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ansar adalah orang-orang yang telah pun berada di Madinah, penduduk asal Madinah. Sehingga tuan-tuan hubungan mereka sangat baik. Sehingga golongan Ansar ni tuan-tuan, yang mana yang ada rumah, mereka bahagi dua rumah tersebut. Sebahagian lagi diberikan kepada Muhajirin. Yang mana yang ada tanaman-tanaman, yang ada harta mereka dan tanaman-tanaman mereka tuan-tuan, ladang-ladang mereka itu akan dibahagi dua. Separuh untuk mereka dan separuh lagi untuk saudara mereka di kalangan Muhajirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lihat natijah sabarnya baginda sallallahu alaihi wasallam di atas macam-macam jenis, macam-macam kesusahan dan kesulitan, macam-macam cabaran yang baginda tempuhi ketika di Madinah, ketika di Makkah Al-Mukarramah. Natijahnya tuan-tuan apa dia? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar kepada Rasulullah SAW ketika di Madinah. Sehingga baginda berhasil mengasaskan negara Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda membina masjid, baginda melaksanakan hukum Allah taala dengan pelaksanaan yang sempurna, dan macam-macam lagi perkara-perkara yang sangat baik tuan-tuan dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita lihat tuan-tuan, peristiwa hijrah ini tuan-tuan, dia syarat dengan macam-macam hikmah. Hikmah bersabar di atas bala, di atas musibah yang melanda. Hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan pergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini bahawa tidak ada yang memberi manfaat secara hakiki dan tidak ada yang menolak mudarat secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana kita dapat melihat hikmah baginda sallallahu alaihi wasallam istiqamah di atas jalan kebaikan. Baginda tidak pernah goyah dan tidak pernah tuan-tuan terkesan semangat baginda untuk melakukan kebaikan disebabkan ancaman-ancaman daripada orang-orang kafir. Maka kita selaku umat Islam, hendaklah apa jua yang berlaku kepada kita tuan-tuan, jangan sekali-kali kita putus asa. Hendaklah kita terus melakukan ketaatan dan kebaikan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat tuan-tuan bagaimana golongan para sahabat, mereka yang berada di Mekah tuan-tuan, bagaimana mereka disiksa dengan siksaan yang sangat hebat. Akan tetapi mereka tetap istiqamah di atas agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walau apapun yang berlaku kepada kita tuan-tuan zaman sekarang ini yang melibatkan isu tentang Islam, isu tentang akidah, maka hendaklah kita tetap tegar, istiqamah, berpegang teguh dengan agama Islam, istiqamah di atas akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pengkisahan tentang kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sekurang-kurangnya tuan-tuan diharapkan agar bertambah lagi cinta dan rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ingat tuan-tuan, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ia tidak memadai dengan semata-mata kita ungkapkan dengan lidah tanpa kita buktikan dengan perbuatan kita dan pegangan kita tuan-tuan. Kata ulama, kalau benar-benar kita cinta dan kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala tiada permulaan bagi kewujudannya, dan Allah taala tidak ada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, kerana setiap yang berhajat itu lemah, dan yang lemah mustahil ke atasnya ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala maha tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha berkehendak. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah,
dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menegah daripada berlakunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan pengetahuan Allah taala meliputi akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, akan tetapi pendengaran Allah taala tidak seperti pendengaran kita. Kita mendengar dengan telinga, kita mendengar, kita berhajat kepada udara yang menyampaikan frekuensi suara yang sampai yang berada di luar telinga kita, tuan-tuan, masuk ke dalam gegenang telinga kita dan dihantar impuls dan sebagainya, tuan-tuan, ke otak kita, lalu otak mentafsirkan itu adalah bunyi sekian-sekian. Maka manusia kalau nak dengar sesuatu, dia berhajat kepada alat, berhajat kepada perantara. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat dengarnya yang azali dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu dengan sifat lihatnya yang azali dan abadi, tanpa berhajat kepada biji mata dan tanpa berhajat kepada cahaya, tanpa berhajat kepada apa-apa alat. Jua, tuan-tuan. Adapun kita melihat dengan biji mata, kita melihat dengan, kalau yang rabun tu, tuan-tuan, perlu kepada kantar, perlu kepada spek mata. Kalau ada mata, ada spek mata, tak ada cahaya, tak boleh lihat juga, tuan-tuan. Perlu ada cahaya supaya kita dapat melihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala melihat sesuatu bukan dengan alat, bukan juga dengan anggota. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala Maha berfirman, dan sifat kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak punya bahasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Ini akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan golongan-golongan Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di Ka'bah, dan Allah Ta'ala bukan berada di mana-mana, tuan-tuan. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Bertempat itu sifat bagi makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Dan apabila para ulama kita berkata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, maknanya ternafi tempat itu daripada Allah. Bukan maksud bila para ulama kita kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, maknanya Allah Ta'ala berada di mana-mana. Tidak. Okey? Maksud daripada ungkapan para ulama Allah ada tanpa tempat, itu maksudnya apa? Tempat ternafi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bukan berada di satu tempat, dan Allah Ta'ala bukan berada di mana-mana tempat. Dan apabila seseorang itu melakukan salat, menghalakan dadanya ke arah Ka'bah, bukan kerana Allah Ta'ala berada di Ka'bah, akan tetapi dihalakan dada ke arah Ka'bah ketika melakukan salat adalah kerana Ka'bah itu adalah kiblat kepada salat. Seperti mana langit adalah kiblat kepada doa. Bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita menghadapkan tapak tangan kita ke arah langit, bukan kerana Allah Ta'ala berada di langit, tuan-tuan, akan tapi kerana langit adalah kiblat kepada doa. Seperti mana Ka'bah adalah kiblat kepada solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan akidah, ringkasan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kata-kata yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, "Mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu dhalik." Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Semua perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita, yang kita khayalkan dalam fikiran kita, tuan-tuan, kesemuanya adalah makhluk. Sama ada perkara tersebut adalah perkara yang hakiki ataupun yang khayalan semata-mata, fantasi. Semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala bukan makhluk, maka Allah Ta'ala tidak boleh dikhayalkan, tidak boleh dirupa paraskan dalam fikiran manusia. Maka ingat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat. Dan yang kedua, apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ke-11 dari surah Asy-Syura, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat.
Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ada bawa tuan-tuan beberapa buah kitab pada malam ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Yang pertama, kitab yang berjudul Pohon Agama Bahagian Rukun Iman, yang dikarang oleh Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Beliau ni tuan-tuan seorang sultan lagi ulama. Dalam ketika hidup beliau memerintah Selangor tuan-tuan selama 40 tahun. Dan beliau sempat berguru dengan Syekh Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman, anak murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia rakan seperguruan dengan Tok Kenali, wali besar di Kelantan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini pada halaman yang ke-10 kata Tuan Syekh, kata Baginda Sultan, maka tiada ia di atas sesuatu dan tiada ia di bawah sesuatu, dan tiada ia di kanan sesuatu dan tiada di kiri sesuatu, dan tiada di hadapan sesuatu dan tiada di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan dan tiada baginya belakang, dan tiada bermasa dan tiada bertempat. Tiada bermasa dan tiada bertempat, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Jelas Baginda Sultan ajarkan kepada kita Allah ada tanpa tempat. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad. Okey, karangan siapa? Karangan Al-Alimul Allamah Syekh Zainul Abidin yang masyhur dengan gelaran Tuan Minal Al-Fatani. Kitab ini juga masyhur diajarkan di pondok-pondok. Adapun kitab ini tuan-tuan, Pohon Agama, kitab ini dah kitab yang nadir, yang tak jumpa dah di pasaran tuan-tuan. 100 tahun yang lalu ia digunakan sebagai silibus pengajian Islam di madrasah-madrasah di sekitar Selangor dengan titah Sultan Selangor. Ini kitab yang dikarang oleh Tuan Minal Al-Fatani. Dan kitab ini tuan-tuan pada halaman yang ke-6 kata Tuan Syekh, jika berkata bagi engkau oleh yang berkata, di mana Allah Ta'ala? Ini kalau ada orang tanya kita, di manakah Allah Ta'ala? Maka kata Tuan Syekh, maka jawabnya, tiada ia pada tempat dan tiada lalu atasnya oleh masa. Yang ini Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Itu jawapan yang boleh kita berikan kalau ada orang tanya Allah Ta'ala itu di mana. Dan asalnya tuan-tuan, soalan itu tak boleh ditanya pada hakikat. Karena soalan di mana ni tuan-tuan, ia menuntut jawapan tempat, sedangkan Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini sebuah kitab lagi yang berjudul Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, asal daripada Patani tuan-tuan. Kemudian beliau berhijrah datang ke Malaysia dan menetap di kampung Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata beliau, dan Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana-mana tempat, dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Ini Tuan Syekh beri amaran kepada kita, tak boleh kata Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Saya pernah pergi kuliah tuan-tuan, bagi ceramah di Negeri Sembilan. Bila saya sebut Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, ada seorang makcik angkat tangan. Dia kata, ya betul Ustaz, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, sebab Allah Ta'ala berada di mana-mana. Waliyahzubillahi min dzalik. Dakwaan ataupun kenyataan bahawa Allah Ta'ala berada di mana-mana, itu juga kenyataan yang salah. Kalau kita kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, maknanya Allah Ta'ala macam udara. Dalam masjid ada, dalam surau ada, dalam balai ada tuan-tuan, di dalam tandas ada, dalam jamban pun ada. Waliyahzubillahi min dzalik. Sebab itulah tuan-tuan, kata ulama kita, Allah ada tanpa bertempat. Ini sebuah lagi di kitab yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin, karangan Syekh Husin Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, yang masyhur dengan gelaran Tuan Husin Kedah. Ini tuan-tuan orang anak jati Kedah. Sama sekapal dengan Syekh
Ustaz Khairul Ashraf kita, masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ni tuan-tuan, Tuan Husin Kedah ni merupakan sesepuh kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang bagi kitab Sabilal Muhtadin yang sangat masyhur diajarkan di pondok-pondok. Jadi ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu merupakan moyang kepada Syekh Tuan Husin Kedah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam kitab ini tuan-tuan, pada halaman yang ke-6 kata Tuan Syekh rahimahullah, dan tiada ia berpihak dan tiada ia pada satu pihak bagi jirim, dan tiada ia bertempat dan tiada bermasa, dan tiada ia bersifat dengan kecil dan tiada ia bersifat dengan besar, dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu ini. Juga sama tuan-tuan, Tuan Syekh ajarkan kepada kita bahawa Allah ada tanpa tempat, kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya tuan-tuan. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ini pada hakikatnya merupakan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang saya sebutkan tadi ini tuan-tuan, ia adalah pegangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan pegangan bagi seluruh para wali Allah, seluruh para ulama yang hakiki, dan ia juga merupakan akidah pegangan bagi golongan para malaikat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang disebutkan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Okey. Kita tuan-tuan dalam fiqh kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dalam akidah tuan-tuan kita juga berpegang dengan satu aliran, iaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebelum saya tutup tuan-tuan majlis pada malam ini, saya nak bacakan tuan-tuan satu wasiat. Wasiat daripada Syekh Abdullah Fahim, yang dahulunya merupakan mufti kepada seberang Perai, Penang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa kata beliau? Kita dengar sama-sama tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semelaya ini, dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga raja-raja, sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i ijma'an, secara ijma'. Tidak seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Ambil mereka itu hukum hakam fiqh Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah hingga kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, dan mukhtasaratnya dan terjemahannya kepada bahasa Melayu seperti Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Bughiyatul Tullab karangan Syekh Daud Al-Fatani, dan Matla' Al-Badrain dan lainnya. Usuluddin atas perjalanan Abil Hasan Al-Asy'ari diambil dari syuruh dan hawashi Ummul Barahin dan Jauharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Ilmu tasawuf atas perjalanan Al-Imam Al-Ghazali diambil daripada Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu seperti Siyarus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini tuan-tuan jelas. Syekh Abdullah Fahim, beliau memberikan wasiat kepada kita supaya kita berpegang teguh dengan dari sudut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga berpesan kepada kita supaya dia kata nasihat kepada kalian supaya jangan kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri. Sekarang sudah ada timbul di Malaya mazhab Khawarij, yakni mazhab yang keluar dari mazhab empat, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham orang awam sebati yang sebati, dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati dan menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu. Jadi beliau rahimahullah memberikan amaran, memberikan peringatan kepada kita supaya jangan kita berpecah belah. Jangan kita ikut golongan-golongan yang menyimpang,
golongan-golongan yang menyuruh manusia kepada menyamakan antara Allah dan makhluk, wal'iyazubillah min zalik, yang membid'ahkan manusia, yang mengkafirkan manusia, wal'iyazubillah min zalik. Golongan-golongan yang seperti ini hendaklah kita jauhkan diri kita daripada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukuplah untuk pada malam ini tuan-tuan sebagai pengisian kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini ia menambahkan lagi cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, ibu ayah kita, guru-guru kita, sahabat handai kita dan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah taala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali tuan-tuan, dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada sahabat saya. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah